Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi malam 20 Disember 2020 bersama saya Alfaris Jemurin. Berita utama. Kerajaan Sarawak telah menghidupkan kembali projek Rimbunan Kasih di Sundar yang terhenti sebelum ini yang dikendalikan oleh Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA. Timbalan Ketua Menteri Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, projek tersebut memfokuskan kepada tanaman tembikai jenis rock melon serta pengeluaran benih-benih ikan. Rimbunan Kasih ini aktivitinya ialah untuk menghasilkan rock melon dan juga untuk nak menghasilkan benih-benih ikan. Ini adalah merupakan core activity dulu sebelum diberhentikan oleh Kerajaan Pakatan Harapan dulu, dan sekarang ianya diambil alih oleh Kerajaan Negeri melalui LCDA. Selepas Majlis Pelancaran Anjung Usahawan Sundar dan simbolik penyerahan bantuan enjin sangkut nelayan daerah lawas, beliau berkata sektor swasta juga akan bekerjasama dalam operasi Rimbunan Kasih untuk menangani aspek pengurusan dan pemasaran produk-produk. Beliau juga menekankan mengenai penglibatan masyarakat setempat untuk meningkatkan taraf hidup mereka. But at the same time, what is important is how to get the people, especially within this area, to be involved. Itu yang penting. Jadi peranan Rimbunan Kasih ini juga ialah untuk bagaimana mendapatkan penyertaan, ya, masyarakat setempat, termasuk sekali yang berada di sekeliling ini. Jadi mereka paksa bagi khidmat nasihat, kita boleh bagi benih-benih kepada mereka, dan mereka akan membangunkan mana-mana tanah yang ada. Ia tidak memerlukan tanah yang begitu luas, dan at the same time that will assist them. Masih lagi dengan laporan dari wilayah utara Sarawak, dengan sebuah gereja baharu akan dibina di Permai Jaya Miri pada tahun depan. Selepas merasmikan pembukaan rasmi gereja St. Anthony Padua Jalan Tudan 2 Miri, Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin berkata Unifor telah memperuntukkan dana sebanyak RM850,000 bagi pembinaan gereja di Permai Jaya di tapak seluas 1.5 ekar. Berikut pula, Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK harus kekal menyokong agenda dan polisi kerajaan negeri dalam memastikan setiap rancangan pembangunan dapat dilaksanakan di peringkat angkar umbi. Menteri Muda Kesejahteraan Komuniti Sarawak Datuk Francis Harden Hollis berkata, barisan KMKK penting sebagai jambatan penghubung di antara rakyat dengan kerajaan. Semasa majlis penyampaian sijil Ketua Kaum di Digital Community Centre Engkelili, beliau menambah KMKK perlu menjaga kebajikan, keselamatan dan kemakmuran sesebuah rumah panjang atau kampung dalam memacu pembangunan setempat. Manakala di Daro, penduduk di Rumah Panjang Hudson akhirnya menarik nafas lega setelah siapnya jalan simen di bawah peruntukan Program Transformasi Luar Bandar RTP pada November lepas. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Daro Safi'i Ahmad ketika ditemui memberitahu projek jalan tersebut melibatkan 2 fasa dan beliau telah memohon peruntukan tambahan sebanyak RM90,000 dari kerajaan negeri untuk menambah baik jalan berkenaan. Projek ini sebenarnya melibatkan 2 komponen. Tingkat awalnya kita peruntukan asalnya RM150,000, kita buat projek jalan gravel, dan alhamdulillah apabila kita mengadakan, saya sendiri telah mengusikan mesyuarat bersama pihak JKR selaku JKSIBU selaku agensi pelaksana. Mereka telah saya mohon untuk membuat satu kertas kerja dan telah pun mencadangkan supaya dibuat jalan konkrit daripada gravel dinaik taraf jalan konkrit. Cuma mereka memerlukan peruntukan tambahan dalam RM90,000. Jadi alhamdulillah saya telah mengukakan permohonan kepada Yang Berhormat Ketua Menteri kita untuk mendapatkan peruntukan tambahan bagi menaik taraf projek ini.
Ketika ditemui dalam majlis perasmian Jalan Simen Rumah Hudson Madud, Safi'i turut menzahirkan penghargaan kepada Kerajaan Sarawak kerana telah meluluskan projek yang berimpak tinggi iaitu projek bekalan elektrik luar bandar BELB bernilai RM15 juta bagi kawasan itu. Berita selanjutnya, masyarakat pelbagai kaum dan agama di negeri ini disarankan menyambut perayaan Christmas dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Setakan Dato' Amar Muhammad Ali Mahmud berkata langkah itu penting kerana negeri ini masih berdepan dengan pandemik COVID-19. Berucap semasa Christmas Gathering 2020 di Kampung Kuop Dayak, beliau menjelaskan kerajaan telah memberi kelonggaran untuk menyambut perayaan itu pada hari pertama Christmas dengan tetamu dihadkan kepada ahli keluarga terdekat sahaja. Dalam pada itu, beliau meminta masyarakat di Setakan perlu memahami situasi yang dialami seluruh negara kini dan perlu kekal mematuhi SOP. Beralih ke laporan COVID-19, sebanyak 3 kes baharu positif COVID-19 telah dikesan di daerah Kuching dan Lubuk Antu hari ini menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 1,090 kes. Menurut kenyataan Media Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, daripada jumlah tersebut 2 kes adalah dari daerah Kuching yang melibatkan kes jangkitan tempatan dan kes saringan individu balik dari luar negara. Seterusnya, 1 kes di Lubuk Antu adalah saringan individu hasil tangkapan pendatang asing tanpa izin parti warga negara Indonesia. Turut dimaklumkan daerah Kuching telah bertukar status daripada hijau ke kuning setelah 1 kes jangkitan tempatan dilaporkan hari ini, manakala daerah Sibu dan Serian pula kekal berstatus kuning dan 37 buah daerah lain kekal berstatus hijau. Sekian edisi malam bersama saya Al-Faris Jemurin dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.